Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Ada seorang subscriber di channel YouTube saya bertanya. Kata beliau, keluarga mertua saya suruh saya lead bacaan Yasin. Boleh ustaz kongsikan kata-kata hikmah atau peringatan-peringatan ringkas yang saya boleh sampaikan kepada mereka agar mereka dapat diperingatkan yang amalan-amalan ni sebenarnya bid'ah dan kalau menjadi kebiasaan lagilah tak elok. Mohon nasihat dari ustaz. Satu lagi katanya, tahlil pun saya diminta untuk bacakan. Secara umum dan ringkas, ini jawapan saya. Pertama, Yasin malam Jumaat, Yasin malam Sabtu, Yasin malam apapun, Baqarah malam Isnin, An-Nisa malam Senayan, mana-mana pun tak ada masalah. Ia tidak dikategorikan sebagai bid'ah. Sama ada dibuat berseorangan ataupun dibuat secara berjemaah. Dekat rumah ke ataupun dekat masjid ke, sama saja. Ia adalah bacaan Al-Quran dan mendapat pahala bacaan Al-Quran. Sekiranya kita diminta untuk jadi tekong sebab bacaan kita yang paling bagus sekali, kita yang paling mengaji lagi dalam tu, suara kita paling sedap, tajwid kita paling bagus, maka silalah kita untuk menjadi tekong. Tunjukkan kepada mereka cara bacaan yang betul. Semoga ahli keluarga kita mendapat pedoman yang baik. Dan anda juga boleh mendapat pahala yang begitu banyak dalam hal ni. Pahala baca Quran, pahala ajak orang baca Quran, pahala memulakan kebaikan dan sebagainya. Ia adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tak ada masalah. Ia bukan bid'ah dan ada sumber-sumber asas yang terlalu banyak. Kedua, untuk isu tahlil pula, dia ada dua keadaan sebenarnya. Pertama, jika ia disangkutkan kepada satu amalan yang tidak dikaitkan dengan kematian. Ingat, ia tidak dikaitkan dengan kematian tapi dia pibuh nama tahlil. Maka tak ada masalah dalam bab ni. Setahu saya, bacaan tahlil yang ada teksnya tu dan ramai orang baca, ialah bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan doa-doa yang baik serta tidak bercanggah dengan agama. Boleh dianggap orang yang membacanya adalah membaca beberapa surah Al-Quran dan doa yang bagus. Secara peribadi, saya menyatakan tak ada masalah dengan bacaan tahlil. Yasin kemudian tahlil. Tak ada masalah. Sesiapa yang menyatakan ia ada masalah, sesiapa yang menyatakan bahawa ia adalah bid'ah, sepatutnya mereka memberikan penjelasan tentang hal ini. Maklumlah orang kita ni, semua benda dia nak pergi sebut tahlil. Kenduri kesyukuran anak dia dapat pergi Jordan pun disebut tahlil. Anak kucing dia beranak 10 pun dia sebut majlis tahlil. Masuk rumah baru pun dia sebut dengan majlis tahlil. Jadi majlis tahlil itu perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Apa tujuan yang mereka anjurkan? Kedua, jika ia majlis tahlil kematian, maka kita kena nasihatkan bahawa ia adalah satu majlis yang bid'ah menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ia mazhab kita tu, mazhab yang kita duk kata, aku mazhab Asy-Syafi'i. Yang kita sama-sama sepakat untuk bertaklid dengannya. Tunjuk kepada mereka kitab Fiqh Al-Manhaji. Kitab ni. Tunjuk kepada mereka kitab Fiqh Al-Manhaji. Tunjuk kitab ni. Boleh download juga buku ni, kitab ni dekat online. Free saja. Cuma jilid yang pertama lah. So yang ni pun jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Dia sebut tentang perkara bid'ah terhadap jenazah. Dalam muka surat 481 dia kata. Ke-8. Membaca Al-Quran di majlis-majlis takziah yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Perbuatan itu juga adalah bid'ah. Apa yang sunat ialah mengucapkan takziah kepada keluarga si mati hanya dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya, sebagaimana yang disepakati oleh ulama atau dengan kata lain, bukan menjadi hak keluarga si mati yang menentukan tempohnya. Jelas dalam kenyataan ini, majlis kematian, majlis tahlil kematian yang kita buat hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100 adalah bid'ah. Bahkan ada yang buat majlis tahlil arwah atau tahlil kematian pada setiap hari jadi si mati. Memang padu gila. Orang kita ni kalau nak buat benda yang kita kata bid'ah, benda yang evolusi, benda-benda yang bersifat kreatif, kita nombor satu. Itu semua bid'ah
menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Tunjukkan yang tu. Kemudian sebutkan bahawa buku ini diterjemahkan daripada kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Diterjemahkan oleh Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia ni pernah jadi ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Terengganu. Pernah jadi ahli majlis jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan. Bahkan pernah jadi mufti wilayah persekutuan. Buku yang beliau terjemahkan ni juga diterbitkan oleh JAKIM. Ni, ada logo JAKIM ni memang JAKIM. Diterbitkan oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, secara rasmi. Banyak masjid-masjid yang berdekatan dengan kita menggunakan buku itu. Pengalaman saya, biasanya orang yang dengar penjelasan begini, mereka boleh terima. Tapi kalau mereka tak boleh terima, kemudian mereka bawa pula hujah dan penjelasan daripada ustaz-ustaz yang lain, maka berlapang dadalah. Anggap sahaja mereka sedang bertaklid dengan orang yang lebih berilmu daripada kita. Anggap sahaja ini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama tanah Melayu. Relax saja. Chill bro. Jadi, mereka akan pilih orang lain lah nak jadi tekong. Kita terselamat dalam bab berkenaan. Pengalaman saya, biasanya mereka boleh terima. Cuma, mereka akan tanya pula, apa yang sunnah tu? Cuba ajak kami. Hang kata ni perbuatan bid'ah. Yang sunnah dia apa dia? Jenuh kita nak jawab. Yang sunnahnya ialah, anak beranak ni, pertama sekali adalah doakan kepada si mati. Doa anak ni makbul. Hadisnya sahih dalam bab ni. Jadi mintalah doa kepada Allah, semoga Allah memudahkan urusan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Demikian juga, minta Allah Ta'ala ampunkan mereka semua. Ringkasnya, kita nak sebut doa dan istighfar. Selitkan doa kepada ibu bapa kita sentiasa. Sama ada selepas salat, waktu nak buka puasa, selepas baca Al-Quran dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Surah Al-Hashr ayat yang ke-10. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah yang kedua ialah sedekah. Boleh juga kita kumpul duit anak beranak kita untuk sedekah kepada orang yang berkeperluan. Lagi-lagi dalam keadaan kondisi sekarang ini, dalam keadaan ekonomi yang cukup berat, maka kita semua bersama-sama. Kalau ada daripada kalangan adik-beradik kita yang berproblem, ada masalah, kita bantu mereka itu. Moga-moga dengan bantuan kita itu sampai pahalanya kepada si mati. Demikian juga kalau kita boleh kumpulkan dana, kita bagi kepada orang yang buat sekolah, buat masjid, buat tandas, buat akademi pengajian Islam dan semua kerja-kerja memandaikan umat dengan ilmu. Sedekah untuk si mati. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, insya-Allah pahala sedekah itu sampai kepada si mati. Dalil dia ialah hadis daripada Aisyah. Beliau cerita bahawa ada seorang lelaki datang jumpa dengan Nabi dan dia tanya Nabi, "Inna ummi tulitat nafsuha wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Qala na'am. Mak aku ni telah meninggal dunia dalam keadaan mengejut. Pada sangkaan aku, jika dia sempat untuk menyebutkan sesuatu wasiat, dia pasti akan sebut tentang kemahuannya untuk bersedekah. Adakah dia akan mendapat pahala sedekah jika aku yang bersedekah bagi pihaknya? Nabi SAW jawab, ya. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, saya juga menasihati diri saya dan tuan yang bertanya serta anda yang sedang menonton untuk terus-menerus upgrade ilmu kita dalam bab sunnah serta bid'ah. Dapatkan buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Buku ni, buku yang saya tengah pegang ni. Baca dan teliti syarah hadis ke-5 dan hadis yang ke-28. Penulis buku ini adalah penulis yang sama dengan buku Fiqh Al-Manhaji.
iaitu Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Linknya saya letak di bahagian description di bawah. Adakah anda dapat sesuatu daripada video hari ini? Jika anda dapat ilmu yang bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.